Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, dapat sambung semula kita setelah 2 bulan bercuti. Sampai hari Ahad. Bab kusuf lah. Kitab salatil kusuf, babul amali fi salatil kusuf. Bab yang dilakukan di dalam salat kusuf. Salat kusuf ialah gerhana matahari atau gerhana bulan. Ada satu lagi khusuf. Ini kaf. Khusuf dengan khusuf, kha. Kaf dengan kha. Kalau bahasa Arab, dua-dua boleh dipakai. Khusuf kepada matahari dan juga kepada bulan. Khu dengan kha pun boleh dipakai matahari dan bulan. Lebih cantiknya bulan tu dipanggil khusuf, kha, matahari kaf, kusuf. Tapi dua-dua pun boleh. Kadang-kadang diterbalikkan kusuf dengan khusuf tu. Cumanya dari sudut kalau pendetilannya, maka kadang-kadang ahli bahasa sebut qamar, bulan itu lebih kepada khusuf itu lebih kepada bulan. Khasafa, khusuf. Tapi apa-apa hal pun, mana-mana pun tak apa. Dua-dua pun boleh. Dalam kitab kita ni, dia hanya menggunakan khusuf saja. Dia tak tulis khusuf dengan kha. Kalau tengok dalam Al-Quran, surah Al-Qiyamah ayat 8, digunakan wa khasafal qamaru, kha, wa khasafal qamar. Itu dalam surah Al-Qiyamah. Dan hadis yang menceritakan tentang kusuf dan khusuf ni membawa kita beberapa faedah tentang penciptaan ataupun kekuasaan Allah Azza wa Jal, dari sudut nikmatnya dan dari sudut azab yang Allah timpakan ataupun sebagai peringatan Allah Azza wa Jal. Haddathani Yahya an Malik an Hisham ibn Urwah an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم انصرف
وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Daripada Malik daripada Hisham bin Urwah, dari ayahnya daripada Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha qalat, Aisyah berkata bahawasanya telah berlaku gerhana matahari, khasafati syamsu, dia guna khusuf, dia guna kha, khasafati syamsu, telah berlaku gerhana matahari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalla Rasulullah, kemudian Nabi pun salat bin nas. Faqama fa'atala al-qiyam, Nabi berdiri dan memanjangkan qiyam dia. Thumma raka'a fa'atala ar-ruku', kemudian rukuk dan memanjangkan rukuknya. Thumma qama fa'atala al-qiyam, kemudian bangun dan panjangkan qiyam. Wa huwa duna al-qiyam al-awwal, iaitu tak dikira qiyam yang pertama, maksudnya yang kedua lah. Thumma raka'a fa'atala ar-ruku', kemudian rukuk lagi sekali dan memanjangkan rukuk. Dan wa huwa duna ar-ruku'il awwal, bukan rukuk yang pertama tadi. Thumma rafa'a, kemudian bangkit daripada rukuk. Fasajada, sujud. Thumma fa'ala fi rak'atil akhirati mithla dhalik, kemudian buat yang sama dalam rakaat berikutnya. Thumma ansarafa wa qad tajallati syamsu, kemudian setelah selesai matahari pun dah balik terang. Fa khataban nas, dan Nabi pun berucap kepada manusia ataupun berkhutbah di hadapan orang ramai. Fahamidallah wa athna alaih, dan memuji Allah, wa athna alaih, memuji ke atasnya. Thumma qal inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, sesungguhnya matahari dan bulan dua tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. La yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatih, tidak disebabkan kematian seseorang ataupun kehidupan ataupun kelahiran seseorang. Fa idza raaitum dzalika, kalau kamu nampak, fad'u Allah, maka doa kepada Allah, wa kabbiru, takbir, membesarkan Allah, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah. Thumma qal, kemudian Nabi kata, ya ummata Muhammadin, wahai umat Muhammad, wallahi, demi Allah, ma min ahadin aghyar, demi Allah, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu, minallah, daripada Allah, ayazni abduhu, daripada Allah bila seorang hambanya berzina, baik laki-laki maupun perempuan. Atau tazniya amatuh, ya ummat Muhammadin, wahai umat Muhammad, wallahi law ta'lamuna ma a'lam, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalila, kamu akan gelak sedikit, wala bakaitum kathira, dan kamu akan banyak menangis. Hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Hadis pertama ni. Hadis berikutnya sahabat lain
banyak sahabat yang meriwayatkan tentang hadis-hadis tentang masalah khusuf ataupun kusuf. Jadi zaman Nabi pernah berlaku. Zaman Nabi berlaku gerhana matahari. Ada ulama kata berlaku banyak kali. Ada ulama kata berlaku sekali saja. Sebab hadis yang diceritakan itu siaknya sama saja. Walaupun dia tak sebutlah bila-bila, cuma pada ahdi, pada zaman Rasulullah SAW berlaku gerhana. Kata Syekh Al-Albani, dia setelah melihat kepada hadis-hadis, dia kata berlaku sekali pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian bila berlaku gerhana, maka Nabi pun fasalla Rasulullah bin nas, maka Nabi pun salat ataupun mendirikan salat bersama jamaah ataupun bersama manusia ataupun para sahabat yang lain. Dari situ apa hukum salat kusuf ataupun salat gerhana? Ada dua. Satu ulama kata sunnat muakkadah. Satu lagi sebahagian ulama kata wajib. Sunnat muakkadah macam dah solat-solat yang lain kita cakap. Hadis Nabi kata yang wajib itu 5 kali saja. Sehari semalam 5 kali ataupun 5 waktu. Itu yang wajib. Yang lain tak ada. Lain hadis ni kata Nabi semaya fasalla Rasulullah. Kalau dalam siap ini fasalla Rasulullah, dia tak tunjukkan amar, dia tak menunjukkan perintah, tapi ada dalam riwayat-riwayat yang lain menunjukkan idza raaitum, kalau kamu nampak gerhana fasallu, naklah kamu semaya. Maka dia datang dengan siap amr, arahan. Bila dia arahan, dia jadi wajib, selagi mana tidak ada dalil yang mengubah wajib itu kepada sunat. Maka sebagai ulama seperti Abu Hanifah kata wajib. Pada zaman ini Syekh Al-Albani menyatakan wajib, dan itu lebih kuat kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Sebagian ulama, ada majoriti ulama kata sunat muakkadah, kerana satu yang kita dah sebutkan tadi. Kemudian kalau tengok di bahagian akhir tu, fa idza raaitum zalika, apabila kamu melihat ataupun berlaku gerhana, fad'ullah, doa kepada Allah, wa kabbiru, takbir, wa tasaddaqu, bersedekahlah. Hak ni tak ada ulama kata wajib. Tak ada ulama kata wajib takbir, bagi sedekah dan doa pada waktu kusuf ataupun gerhana. Tak ada ulama kata wajib. Kalau sekiranya di awal itu wajib, maka hak ni pun samalah. Maka bila jadi kusuf, wajib doa dan wajib sedekah. Tapi oleh kerana tidak ada ulama yang kata wajib, maka majoriti kata sunat muakkadah. Apa-apa hal pun antara sunat muakkadah dengan wajib tu dekat. Antara sunnah muakkadah dengan wajib tu dekat. Lagipun gerhana ni tak selalu berlaku, dia bukan setiap hari. Jadi bila berlaku sekali-sekala, yang tak nak sembahyang tu dah apa? Macam solat raya kan, bukan setiap hari solat raya. Jadi bila berlaku gerhana, jangan lepaskan peluang untuk solat gerhana tu. Zaman Nabi, kalau kita baca hadis ni, dah ada hadis yang lain, berlaku saja gerhana, start sembahyang. Sampailah tengok di akhir kita baca tadi, hatta waqad tajallati syamsu, kemudian summan saraf, kemudian Nabi dah habis sembahyang ataupun dah habis selesai semua, matahari pun dah terang balik dah. Jadi bila nak berjalan, matahari tu mula menggelap, mula bertindih dengan bulan, maka start dah sembahyang dah. Sampai lama tu kan, sebab tu sembahyang bacaan ni panjang. Sampai matahari bulan tu dah balik belah sini dah terang balik dah. Jadi bila habis saja sembahyang ataupun khutbah dan sebagainya, maka habislah gerhana. Sama je bila tu. Sebagai hantar para ulama kata, kalau tak habis-habis lagi, doa, banyak lagi doa dan berzikir dan bagi sedekah. Sampailah dah buka balik lah. Jadi Nabi pun fasalla Rasulullah, Nabi salat bin nas, faqama fa atala al-qiyam, Nabi panjangkan qiyam.
Thumma raka'a, rukuk pun panjang juga. Dalam riwayat-riwayat lain disebutkan, iaitu litulil qira'ah, panjang qira'ah itu nahwan min suratil Baqarah, seperti panjangnya surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah panjang. Tak tahan maksudnya. Dalam riwayat Az-Zuhri, faqtara'a qira'atan tawilah, bacalah bacaan yang panjang. Rakaat pertama Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Jenuh. Tapi orang Melayu kita buat ni tak apalah, kadang yang kita mampu lah tak. Cepat habis pun sebab nak tengok. Nak tengok gerhana. Kau tidak, jenuh lah semayang. Aku nak tengok gerhana kan. Tu ramai tak semayang. Jadi semayang pada zaman Nabi, bila berlakunya gerhana, maka dia Arab pada ketika itu dia mula takut. Kan, apa berlaku ni? Mula dia kaitkan dengan benda-benda yang mengarut. Nanti riwayat berikutnya, apabila berlakunya gerhana, matinya anak Nabi Ibrahim. Hak ni yang dia kata, dua tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah, bukan kerana kematian seseorang dan bukan kerana kelahiran seseorang. Hak tu kena mengenal dengan kematian anak Nabi Ibrahim, yang menyebabkan orang Arab pada ketika itu kata, ni berlaku gerhana ni disebabkan anak itu Ibrahim meninggal. Hak tu khurafat. Kemudian panjangkan solat, panjangkan rukuk juga. Jadi kalau rukuknya panjang, disebut panjangnya juga macam panjang. Panjang bacaan. Tak tahulah. Kita imam sujud rukuk lama pun dah bising. Summa qama fa atala al-qiyam. Berikutnya bangkit balik dan baca balik. Baca balik, sambung sama ada sambung surah Al-Baqarah. Wa wadunal qiyamil awal, maksudnya dia nak bagi tahu ada dua kali qiyam. Tapi kalau orang tak pernah buat, ataupun buat mungkin sekali saja, tiba-tiba berlaku, itu kadang jadi silap. Dia pun pening. Dulu ada berlaku dekat tempat saya kat Ipoh. Jadi bila dia sembahyang gerhana, macam sembahyang biasa je, 2 rakaat. Ada orang Pakcik Arab seorang dekat kawasan tu, dia kata, salah biar aku jadi imam. Dia jadi imam di luar. Jadi 2 rukuk, setiap rakaat 2 rukuk. Tapi ada orang buat 1 rukuk, mungkin dia tak tahu ataupun terlupa, sebab tak selalu berlaku. Jadi 2 rukuk, dua-dua dipanjangkan. Dan rukuk pertama panjang, bangkit balik, baca balik bacaan, sambung, bukan start Fatihah, baca balik surah Al-Baqarah. Kemudian rukuk yang kedua pun lama. Wa waduna ruku'il awal, dan panjang yang kedua itu pendek sikit daripada yang pertama. Berdiri yang pertama panjang, rukuk, bangkit balik yang kedua itu pendek sikit daripada yang awal. Sama juga yang pada rakaat yang berikutnya, pendek lagi. Summa rafa'a fasajad, kemudian bangkit kali yang kedua rukuk itu, dan baru fasajada, kemudian sujud. Summa fa'ala fi raka'atil akhirah, kemudian buatlah pada rakaat yang berikutnya, yang kedua atau rakaat akhir, sama juga, baca panjang, rukuk panjang, bangkit balik, baca lagi panjang, kemudian rukuk balik dan sujud. Summan saraf, kemudian habis maya waqad tajallati syamsu, maka matahari pun dah terang balik. Fa khataban nas, maka Nabi pun berkhutbah. Fa khataba, khutbah ni bila disebut khutbah tu, maka kita akan terbayanglah ataupun apa yang kita faham itu khutbah Jumaat. Bila dia faham itu khutbah Jumaat, apa berlaku? Ada 2 khutbah lah. Macam kita khutbah raya. Dalam hadis, Nabi khutbah raya, lepas salat raya Nabi khutbah, tapi tak bagi tahu 2 khutbah.
Tapi bila dah difahami khutbah tu dipaham macam khutbah Jumaat, maka dia jadi dua khutbah. Sebenarnya satu saja. Dan khutbah Nabi ni, bila sebut khutbah, kadang-kadang Nabi berucap itu khutbah. Nabi tengok ada sesuatu, Nabi pun alhamdulillah rabbil alamin, puji kepada Allah Taala, dan Nabi bagi peringatan pendek je. Macam dalam hadis ni, fa khataban nas fa hamidallah wa asna alaih. Nabi innal hamdalillah dan sebagainya, kemudian memuji kepada Allah Taala, Nabi bagi peringatan pendek je, kan? Bukan khutbah khusuf itu macam khutbah Jumaat. Kena panjang pecah, sekali duduk sekejap, sekali bagi balik, sambung khutbah, tak payah. Maka Al-Imam Syafi'i dan Imam Ishaq Ibn Rahawai dan juga banyak di kalangan ulama-ulama hadis menyebutkan istihbabil khutbah kal jumu'ati, disunatkan khutbah macam Jumaat. Maksudnya khutbah lah, lepas sembahyang salat khusuf ada khutbah sikit. Wal masyhur indal Malikiyah wal Hanafiyah la khutbata laha. Dan masyhur dari sudut pandangan Imam Malik atau Malikiyah, ulama-ulama Malikiyah dan juga Hanafiyah, tidak ada khutbah. Salat khusuf tak ada khutbah. Naam, yastahibbul wa'dh ba'da as-salati wa huwa al-murad kama mar. Dia kata betul, memang Nabi bagi peringatan, tapi macam kita cakap lah. Lepas habis sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, Rabbil alamin wassalatu wassalam, bla 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 bla, habis. Bagi peringatan sikit saja. Hak itu yang dimaksudkan, dan tidak ada khutbah bagi Malikiyah dan Hanafiyah. Tu maksudnya tak ada khutbah macam khutbah Jumaat tu. Tapi kalau khutbah bagi peringatan, itu adalah seperti yang disebut dalam hadis ni, إذ ليس في الأحاديث ما يقتدي أنهما خطبتان كالجمعة. Kerana dalam hadis ni tak menunjukkan ada dua khutbah macam khutbah Jumaat. Dia tak ada khutbah macam khutbah Jumaat, dia hanya peringatan saja. Maka para ulama sebahagiannya melihat yang zaman sekarang ni, hatta dulu pun, jika ada keperluan nak bercakap, cakap. Jika tak ada keperluan, tak apa pun, dah habis gitu saja pun tak apa. Kalau ada keperluan, cakap. Kalau tak ada, rasa malas ke, ataupun memang dah tak ada apa, aku nak cakap dah, kuliah setiap hari masjid lah, dah tak ada idea lah aku nak cakap. Balik tu tak apa, boleh juga. Cuma istihbab, sunnah. Pada zaman itu Nabi bagi peringatan kepada masyarakat dia disebabkan adanya, mungkin pertama berlaku satu, yang kedua kepercayaan orang, datang i'tiqad yang mengarut. Maka pertama, oleh kerana benda ni berlaku pertama kali, maka Nabi nak bagi peringatan bahawasanya matahari dan bulan ni dua tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Min ayatillah, ingat nikmat Allah, dan ingat juga iqab, balasan Allah kepada orang yang ingkar. La yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Tidak ada kena mengena dengan ada orang mati atau orang hidup. Maka pada ketika itu ada keperluan Nabi nak bagi penjelasan kepada masyarakat yang menganggap berlakunya demikian itu kerana matinya anak Nabi Ibrahim itu. Itu keperluannya. Berikutnya, sesungguhnya asyamsu wal qamar ayatan. Dua ni, matahari dan bulan ini, suatu tanda wahdaniyah Allah, iaitu keesaan Allah Azza wa Jal, dan azimi qudrah, agungnya kekuatan Allah Azza wa Jal, dan untuk menakutkan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Takhwif al-ibad min ba'sihi wa sututihi wa yu'ayyiduhu qawluhu ta'ala. Kerana Allah nak menakutkan hambanya, iaitu wa ma nursilu bil ayati illa takhwifan. Dalam surah Al-Isra, wa ma nursilu bil ayat, kami tidak memberikan tanda-tanda melainkan takhwifan, nak menakutkan, bagi ketakutan sikit. Jadi kadang-kadang bencana yang berlaku
ialah untuk menakutkan kita ni, supaya kita ingat Allah Azza wa Jalla. Tak pernah berlaku gerhana, tiba-tiba berlaku, pelik. Maka orang mula bimbang dan takut. Apa dah jadi ni? Tiba-tiba tengah hari buta dah gelap. Nampak pula bulan tu bertindih dengan matahari. Jadi sebagai suatu untuk menakutkan tentang azab Allah Azza wa Jalla. Samalah pada zaman sekarang, taufan, ribut salji ke, ribut hujan ke, kemarau, gempa bumi, wabak taun, wabak apa-apa pun, itu semua takhwifan, nak menakutkan kita ni. Jangan terlampau leka sangat. Berlaku tsunami, kan orang takut. Maka semua mula menyembah Allah Ta'ala. Habis tsunami, pergi kubur balik. Peluklah kubur dulu, tolonglah. Besok berlaku lagi tsunami, ingat balik, ya Allah ampunkanlah dosa kami kan. Itulah manusia. Bila dia berada di tengah lautan, gelombang besar, mulalah ya Allah tolonglah, ya Allah tolonglah, naik kapal terbang. Tiba-tiba langgar awan. Kalau gede-gede sikit tak apa. Tapi kalau saya balik ke Malaysia daripada Angkara, daripada Istanbul ke Malaysia, Bangkok dulu. Dia masuk awan tu, dia getarnya lama. Dia getar lama, kemudian dia macam jatuh. Dia jatuh macam tu, kita pun macam jantung jatuh. Perempuan semua jerit dah. Kan, dah menjerit dalam kapal terbang. Kata, nasib baik, lama juga. Naik balik. Pilot buat pengumuman, minta maaf. Sorry, dia kata, benda lah langgar awan ni benda. Itu baru itu kan. Dah mulalah, Allah nak hati kot. Lepas tu tinggal Allah lah. Kalau tak ingat langsung. Samalah tsunami ke apa-apa ke, Al-Quran cerita kat laut bila ada gelombang, tu mereka doa kepada Allah Ta'ala mukhlisan, ikhlas. Dah tak ingat dah berhala-berhala dia dah, tak ingat dah. Tak ada siapa pula, ya Allah yang ada di jalan ni, tolong. Tak ada. Allah. Tapi habis dah tak ada lagi bencana, dia lupa lah. Makin lama makin lupa. Pergi kubur balik, seru balik, adakah dia jalan ni lah, apa benda lah. Itu peringatan, takhwifan. Allah nak bagi kita takut. Jadi wa ma nursilu bil ayati illa takhwifan, kami tidak mengutuskan ayat, tanda-tanda, melainkan takhwifan, untuk menakut-nakutkan. قال العلماء الحكمة في هذا الكلام أن بعض الجاهلية الضلال كانوا يعظمون الشمس والقمر. Kata para ulama, antara hikmah berlakunya gerhana itu kerana pada zaman jahiliyah, orang jahiliyah yang sesat itu, mereka membesarkan matahari dan bulan. Mereka membesarkan matahari, bahkan ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari. Jadi dua-dua itu Nabi bagi peringatan, ayatan makhluqatan lillah. Dua ni makhluk Allah Ta'ala, bukan jadi Tuhan. Jadi semua orang sembah, bulan orang sembah, bintang orang sembah, itu semua makhluk Allah. La sada'a lahuma bal huma kasairil makhluqat. Semua ni macam makhluk-makhluk yang lain. Jadi bila berlakunya gerhana, bagi mereka ketakutan sedikit. Dan tidak ada kena-mengena disebut tadi limauti ahadin, kerana anak Nabi Ibrahim meninggal dan manusia pun berkata seperti dalam riwayat Al-Bukhari. Wa inda Ibn Hibban, dan juga Ibn Hibban kata manusia, innaha kasafat limauti Ibrahim, berlaku gerhana kerana mati Ibrahim dah mati. Dan juga dalam riwayat yang lain seperti falamman kasafati syams limauti Ibrahim ala ahdi Rasulillah kharaja fazi'an yajurru thawbahu hatta ata al-masjid fasalla hatta jallat falamman jallat qala inna an-nas yaz'umun anna ash-shamsa wal qamar la yankasufani illa li mauti 'azim min 'udama wa laysa kadhalik.
Apabila Ibrahim meninggal pada zaman Rasulullah, maka Nabi keluar fazi'an yajurru thawbahu. Nabi pergi ke masjid, kemudian sampailah habis. Apabila selesai daripada gerhana, innan nas yaz'umun, manusia mendakwa bahawasanya matahari dan bulan itu tidak berlaku gerhana, melainkan kerana matinya orang besar di kalangan mereka. Dan Nabi kata walaysa kadzalik, dan benda tu bukan kerana itu. Jadi sebagai penjelasan kepada masalah itu, menunjukkan cakrawala ataupun apa-apa bintang ke langit ke tidak ada apa-apa kesan kepada apa yang berlaku kat bumi. Ataupun maksudnya apa yang berlaku tidak ada kena mengena dengan apa yang ada kat bumi. Tai bintang jatuh kat Rusia, tak ada kena mengena dengan matinya seseorang ke. Dia berlaku saja sebagai takhwifan. Dah jatuh apa nama tai bintang tu, tak takut Allah lagi. Sedangkan kawah punya besar, tengoklah seronok pula. Jatuh tu bergegar macam bom kan. Tapi manusia tambah nak zaman moden ni tak takut tu. Kalau zaman Nabi berlaku jatuh tek bintang, lagi teruk lah, dah kiamat dah. Zaman sekarang tak. Fa iza ra'aitum zalika, kalau kamu tengok, fad'ullah, doalah kepada Allah, wa kabbiru wa tasaddaqu. Jadi arahan Nabi juga apabila berlaku gerhana, doa kepada Allah Azza wa Jalla, doa supaya Allah menyelamatkan kita daripada azabnya. Besarkan Allah, wa tasaddaqu, bagi sedekah. Kerana dengan bagi sedekah kita boleh menghalang diri kita daripada kena mudarat. Itu fadilat sedekah. Jadi Nabi suruh bagi sedekah. Berlaku gerhana, bagi sedekah. Di samping bagi sedekah sebagai suatu simbol kepada kita nak supaya Allah ampunkan dosa kita. Jadi bila berlaku gerhana, bagi sedekah. Dari sudut yang kita sebut tadi, untuk menolak mudarat yang kena pada diri kita. Apa-apa saja mudarat sebenarnya sedekah, itu dia ubat dia. Bagi sedekah. Ada masalah, bagi sedekah. Sakit itu ke, sakit ini ke, bagi sedekah. Nanti orang kat hospital pun alhamdulillah banyak yang buat. Yelah, mungkin kalau dia dah sakit boleh teringat, okey lah juga. Bila dah sakit, ambil duit dalam bank tu, bagilah sedekah kat anak yatim. Sebab dia tahu dia nak mati dah tak bermanfaat. Tapi kalau dia sihat lagi, sorry, tak ada nak bagi. Wa tasaddaqu, maka Nabi suruh kita bagi sedekah, infak. Ya ummat Muhammad, wahai umat Muhammad, Nabi sambung lagi, wallahi ma min ahadin aghyar, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah, ayazni abduhu atau tazni amatuh, untuk berzina dengan seorang hamba. Sebahagian kata oleh kerana ianya suatu yang mustahil kepada Allah Azza wa Jal, maka dia majaz, kiasan. Sebahagian kata sifat itu ada bagi Allah Ta'ala, sifat aghyar, sifat cemburu ada bagi Allah Ta'ala. Kembali kepada asal, serah kepada Allah Ta'ala. Jangan bertanya bagaimana bentuk sifat itu, tetapi mengisbatkan sifat bagi Allah Ta'ala. Kata Ibn al-Fawraq, al-ma'na ma ahadun aksar zajran anil fawahish min Allah. Antara yang ulama sebut maknanya, tidak ada seorang pun yang banyak zajran, yang banyak mencegah ataupun yang banyak membenci kepada al-fawahish daripada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya Allah lagi benci kepada fawahish, benda-benda keji itu, daripada manusia sendiri yang tak suka. Kita tak suka, memang kita disuruh tak suka pada maksiat, tetapi Allah lebih tak suka lagi. Hak tu yang disebut antara maknanya. Kemudian Nabi sambung, ya ummat Muhammadin wallahi law ta'lamuna ma a'lam, wahai umatku, umat Muhammad, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, iaitu kekuasaan Allah Ta'ala, nikmat dia, dan juga azab yang Allah berikan, yang azab yang pedih, dan juga hal ehwal hari kiamat, la dhahiktum qalila, akan gelak sedikit.
La dhahiktum qalila wa la bakaitum kathira, dan kamu akan lebih banyak menangis. Maksudnya Nabi tahu melalui wahyu, dan apa yang Nabi tahu, yang Nabi sampaikan kepada kita, kadang-kadang kita dah dengar pun, kadang-kadang kita tak rasa takut pun. Itu Nabi kata, kalau kamu tahu apa yang aku tahu. Jadi Nabi diberikan wahyu. Nabi pernah tengok syurga. Dalam riwayat berikutnya Nabi tengok neraka, dan Nabi kata, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, maka akan sedikit gelak, akan banyaklah menangis. Hadis ni bukan nak bagi tahu bahawasanya tak boleh gelak, tapi mengingatkan tentang keadaan kita, dan mengingatkan tentang akhirat, ingatkan tentang syurga dan neraka. Maka nescaya tak ada masa lah untuk kita bergelak dah. Dan juga akan wala bakaitum kathira, dan akan banyak menangis. Kata sebagian para ulama, al-mukhatab bidzalika al-ansar lamma kanu alaihi min mahabbati al-lahwi wal ghina la dalil alaih. Ada sebagian kata Nabi kata macam tu sebab ada orang Ansar, mereka suka lahu, suka lagha, dan suka ghina, menyanyi, tapi tidak ada dalil, la dalil alaih. Ada sebagian kata Nabi cakap macam tu sebab orang Ansar ni suka lagha ataupun suka menyanyi, tapi itu dakwaan yang tidak ada dalil. Jadi dia umum, bukan kepada orang Ansar, tapi semua sekali Nabi bagi peringatan. Dan dalam konteks yang Nabi sebut ini, waktu gerhana, Nabi dah sebut awal-awal tadi daripada tanda-tanda kebesaran Allah, bukan ada kematian seorang pun, dan kan sebagai takhwifan, sebagai nak menakutkan umat ataupun hamba Allah. Maka Nabi bagi peringatan, kalau kamu tahu apa yang aku tahu. Maka dari sudut amalan hal ehwal kiamat atau hari akhirat, dan juga iqab atau azab yang Allah berikan kepada orang yang ingkar, maka itu di situ datang la dhahiktum qalila, kau akan gelak sedikit, wala bakaitum kathira, dan akan banyaklah menangis. Itu mengingati Allah Azza wa Jal, mengingati ataupun kita takut, dan juga kita imbangkan di antara al-khawfu war-raja, rasa mengharap dan rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Mengharap akan syurga Allah dan keredaan Allah, dan kita takut daripada iqab, balasan ataupun kebencian Allah Ta'ala. Al-khawfu war-raja, maka dia sekali, dia tidak boleh dipisahkan. Ingat Allah Azza wa Jal dengan istighfar, dan macam disebutkan tadi tentang nikmat dan azab Allah, bukan dengan menyanyi, kan dengan menyanyi. Menyanyi tidak menakutkan kita kepada Allah Ta'ala pun. Ada orang berzikir duk menyanyi tak habis-habis. Islam tu apa benda tak tahu. Islam dia tu entertainment je. Mai datang, mai berzikir, dia pun menyanyi. Orang nak menimbulkan cinta Allah dan cinta Rasul, dan nak menimbulkan perasaan khauf, takutkan Allah Ta'ala, zikir, beri peringatan. Bukan setiap kali berjumpa menyanyi, berfaedah. Ya hana ya hana. Tak ada kerja. Pergi negeri ni, ya hana. Pergi negeri tu, ya hana. Pergi negeri Johor, ya hana. Pergi utara, ya hana. Pergi sana, ya. Kau datang Malaysia ni nak nyanyi je ke? Tak payah datang, banyak penyanyi kita ada. Kalau datang Malaysia bagi peringatan tentang hari akhirat, beri peringatan cinta Rasul, adalah faedahnya hang datang. Tapi kau datang duk ya hana, aku pun boleh buat, tak payah panggil kau, aku boleh nyanyi. Banyak lagi kita ada kumpulan-kumpulan nasyid lain boleh nyanyi. Tak payah nanti kau tak ada kerja, duduk depan tu. Lepas hana dah terkinja-kinja yang bawah tu, balik, majlis apa ni? Tak payah tu lah, buat konsert dah lah. Kita dah banyak konsert dah. Pergi universiti semua student-student kita dah buat konsert dah. Pergi lah tu, join sekali lah kumpulan-kumpulan tu. Bayar tiket kapal terbang lah, Allah pun duit. Ngarut. Tak menimbulkan cinta Nabi pun tak timbul. Apa cinta Nabi kau dah ya no. Apa yang kau suka?
Apa yang kau cinta kau tak tahu lah. Duk nyanyi, duk terkinja-kinja. Lepas tu kau cinta Nabi. Tak masuk lah tak. Sama apa orang kata dezuk. Pergi kelab-kelab tu joget lah situ. Tak ada beza. Kristian agama dia menyanyi lah. Kristian agama dia menyanyi. Pergi US ada rancangan kuliah agama, Al-Kuliah. Tak lah Al-Kuliah. Tapi ada satu channel dia memang kuliah Kristian, kuliah Bible. Tafsir lah kot. Ustaz dia dan ustazah dia lah. Hari ni ustaz, esok ustazah. Bacalah tentang Bible, apa benda. Lepas dah ceritakan tentang Bible apa semua, tentang itulah, tentang ni lah, sagi rehat sat. Dia panggil penyanyi. Datanglah penyanyi. Nyanyi macam lagu yang kita pernah tengok tu lah. Duk terkinja-kinja lah. Tapi lagu ketuhanan. Nasyid macam tu lah. Nasyid ni lah, nasyid mengarau tu kan. Dah nyanyi, gong semua dah nyanyi, dah sukaria. Betul, okey, sambung kuliah. Tu tak ada kerja. Tapi bagus jugalah ada talk juga. Ini tak ada talk langsung. Nyanyi bermula habis balik. Betul, pergi negeri lain pula nyanyi lagi. Yang mendah pergi kat KL ni pergi pula kat sana nyanyi lagi. Allah, penat kan. Tak timbul kepada kita cinta Rasul dan tak takut Allah Ta'ala pun. Seronok lagi ada. Hak tu lah sebab orang suka masuk sufi dan tarekat. Seronok menyanyi. Nyanyi memang seronok. Saya pun suka menyanyi. Duduk seorang nyanyi seronok, memanglah seronok. Cuba kuliah, ada orang anak muda nak datang? Tak ada. Sebab nyanyi seronok. Ngaruk. Berikutnya, wa haddatsani an Malik an Zaid ibn Aslam an Atha ibn Yasar an Abdullah ibn Abbas annahu qala khasafati syamsu fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasu ma'ah faqama qiyaman tawilan nahwan min suratil Baqarah. Dari Malik, dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dan dari Abdullah bin Abbas annahu qala, telah berlaku gerhana matahari dan Nabi pun salat wan nasu ma'ah, dan manusia lain pun turut sekali. Faqama qiyaman tawilan, berdiri lama seperti baca dari surah Al-Baqarah. Qal thumma raka'a ruku'an tawilan, rukuk dengan rukuk yang panjang. Thumma rafa'a ra'sahu minar ruku', bangkit balik daripada rukuk. Faqama qiyaman tawilan, berdiri lagi qiyam yang panjang. Wa wadunal qiyamil awal, pendek sedikit daripada yang qiyam pertama. Thumma raka'a ruku'an tawilan, kemudian rukuk balik rukuk panjang. Wa waduna ruku'il awal, pendek sikit daripada yang pertama. Thumma sajad, kemudian sujud. Thumma qama qiyaman tawilan, kemudian bangkit untuk yang rakaat berikutnya. Wa waduna al-qiyamil awal, thumma raka'a ruku'an tawilan. Wa waduna ruku'il awal, thumma rafa'a faqama qiyaman tawilan. وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون ركوع الأول ثم سجد, sujud yang pada rakaat kedua tu. ثم انصرف, kemudian habis. وقد تجلت شمس, dan matahari pun dah cerah balik. فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله, matahari dan bulan itu dua tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah. La yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatih, tak ada kena mengena dengan orang mati atau orang hidup. Fa idza raaitum dalika, kalau kamu tengok, fadhkurullah, maka zikirlah kepada Allah, ingatlah Allah azza wajal. Qalu ya Rasulullah, ra'ainaka tanawalta syai'an fi maqamika hadha, wahai Rasulullah, tadi kami tengok engkau nak ambil sesuatu fi maqamik, waktu duduk depan tadi. Thumma ra'ainaka taka'ka'ta, kemudian kami nampak kau ke belakang. Taka'ka', qaqara, undur. Faqala inni ra'aitul jannah, aku nampak syurga. Fatanawaltu minha unqudan, aku nak ambil buah dia. Unqudan, buah daripada syurga. Walau akhadtuhu la akaltum minhu ma baqiyatid dunya, ma baqiyatid dunya. Kalau aku ambilnya, pasti engkau boleh makan selagi mana dunia belum kiamat. Maksudnya akan makan berterusan, buah tu tak habis-habis.
Wa ra'aitun nar, dan aku nampak neraka. Falam ara kal yaumi manzaran qattu, aku tak pernah tengok macam hari ni yang aku tengok. Naik taqakhara, Nabi ke belakang undur. Wa ra'aitu aktsara ahlihan nisa, dan aku tengok banyak penghuni neraka itu perempuan. Qalu lima ya Rasulullah, kenapa wahai Rasulullah? Qal li kufrihinna, kerana kekufuran mereka. Qil ayakfurna billah, adakah mereka kufur kepada Allah? Kata Nabi, qal wa yakfurnal ashir, mereka kufur kepada suami mereka. Wa yakfurnal ihsan, kufur kepada kebaikan. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra kullah, kalau kamu buat baik dia 1 tahun kau buat baik dengan dia. Thumma ra'at minka syai'an, 1 hari saja dia nampak buruk kat kau. Ma ra'aitu minka khairan qattu, seolah-olahnya tak ada baik langsung laki dia tu. Sepanjang tahun buat baik kat bini, tiba-tiba 1 hari saja, alamak tak beli sayur, lupa beli buah oren, punya mengamuk, marah ni bla 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 bla. Itulah orang cakap tak nak dengar. Itulah daripada dulu sampai sekarang, dah tak ada kebaikan dah. Teruk benar dah suami dia tu. Diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari. Sama saja isi kandungan hadis yang tadi tu. Cuma pertambahan dari sudut yang Nabi sebut, Nabi nampak syurga dan neraka lah. Nabi nampak syurga dan neraka, dan nampaknya Nabi itu syurga dan neraka itu haqiqah, hakikatnya Nabi nampak. Satu lagi kan ada Isra dan Mi'raj, Nabi diperlihatkan syurga dan Nabi diperlihatkan neraka. Nabi dah tengok dah. Jadi Nabi nampak dekat syurga tu ada buah, dan dia nak ambil buah tu, tapi tak ada lah, tak dapat lah. Kalau dapat, buah tu tak akan habis-habis, sebab dia buah syurga. Kalau dia boleh habis, maka dia dunia, sifatnya dunia. Dunia tak ada yang kekal, semua habis. Syurga kekal, tak ada yang hancur, tak ada yang fana. Tapi yang dinamakan dunia ni semua hancur. Apa? Macam ayat tu, kullu man 'alaiha fan, kan, semua di atasnya itu fan, fana. Melayu pun panggil fana, hancur, tak berkekalan. Wa yabqa wajhu rabbika, tetapi yang kekal itu wajah Tuhan kau, Zul Jalali wal Ikram. Jadi syurga kekal. Kalau dapat buah tu Nabi ambil, tak habis-habis sebab buah syurga. Tapi oleh kerana tak dapat, jadi tak ada buah tu, buah saja, kita tak tahu buah apa. Dan bila disebut tentang syurga, kadang-kadang namanya sama. Apa yang nak diceritakan itu supaya kita dapat bayangkan, tetapi hakikatnya kita tak dapat tengok. Nabi dapat tengok, kita tak boleh tengok. Walaupun dia kata ada rumman, ada buah delima, kita tak tahu lah delima macam mana, adakah sama delima. Dia hanya perkongsian pada nama, untuk kita boleh bayangkan nikmat dekat syurga tu. Ada buah-buah banyak, kira sedap lah buah banyak, dapatlah bayang sedikit. Ada susu lah, apa yang kita nak minta semua ada, kan nikmat tu. Jadi nak bagi kita faham, ataupun nak bagi kita tahu apa yang ada dalam tu lebih kuat. Tetapi mala ainur ra'at, benda ni mata tak nak tengok, wala uzunun sami'at, telinga tak pernah dengar, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas pada apa yang ada dalam hati kita. Semua yang terlintas dalam hati kita bukan syurga. Semua yang pernah kita nampak, ataupun cubalah bayangkan, hak tu bukan syurga. Hak yang kita bayang, hak yang ada pernah kita tengok aja. Hak tu lah yang terbatas kita. Nak buat alien, yang pernah kita tengok je, muka buruk sikit, bubuh sikit, tambah muka buruk sikit, kepala bagi besar, tangan boleh tajam sikit, kuku. Tu alien.
Nak buat hantu, mesti yang pernah kita bayang je. Mesti ada kepala, mata, betul darah sikit. Tu lah. Tapi yang dinamakan syurga tu tak pernah terbayang, tak boleh pun. Semua yang terbayang ni, hak ni semua ni nanti kita tak ada lah. Dekat syurga lain. Dan azab neraka pun macam tu. Dibagi makan daripada hamim, dibagi makan daripada api, nanah lah, semua yang teruk. Dengar pun dah takut. Tapi hakikatnya bukan hanya itu. Hakikatnya teruk lagi. Lagi teruk. Hanya nak menggambarkan kepada kita neraka tu apa dia? Bila dimasukkan tu, kulit itu habis, diganti kulit baru. Habis ganti kulit baru. Oh, faham lah. Teruk juga. Cuba siap kulit itu. Siap. Itu hanya nak bagi bayang saja. Tetapi secara hakikatnya lain. Itulah macam sifat Tuhan pun macam tu juga. Dia bagi suatu benda yang kita boleh faham, tetapi hakikatnya lain. Semua yang menceritakan sifat Allah, pemurah lah, apa benda lah, itu semua nak bagi kita faham dan nak bagi kita kenal siapa Allah. Maka Allah menggunakan bahasa-bahasa yang manusia gunakan. Allah tak guna bahasa yang kita pun tak faham. Ni banyak kali kita sebut lah. Innallaha tut, sesungguhnya Allah tut. Allah Subhanahu wa taala qaf, amda. Ar-Rahmanu ala ta, pak. Allah itu atas ta, amda. Kalau Allah tak bagi tahu sifat dia itu macam yang ada pada makhluk, kita tak kenal Tuhan kita. Datang Muhammad mana yang tak faham tu, jangan katalah Allah ni ada tangan. Saya tak boleh faham lah tuan-tuan. Memanglah kau tak boleh faham, boleh faham. Saya tak boleh faham tuan-tuan. Ada orang kata tangan Allah, tapi bukan tangan Allah. Tuan-tuan, boleh masuk lah. Dia tak boleh masuk, dia kata orang tak boleh masuk. Allah nak bagi tahu dia ada sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, pemurah, pengasih, pemurah. Mestilah yang kita faham. Cumanya pada hakikatnya dia tak sama dengan makhluk. Allah simpulnya tak faham dia. Katuk 20 kali buku atas kepala dia pun tak faham. Bila Allah bagi tahu itu, oh faham dah Tuhan kita sayang kat kita. Kan kita faham. Jangan buat lah maksiat ni, Allah tengok kita buat. Jangan kata Allah tengok lah, kau sama kat Allah yang makhluk. Itu bodoh. Allah nak beritahu lah supaya kita tahu Allah kita ni, Tuhan kita ni sempurna, maha sempurna. Bukan Allah tak tengok, Allah tak bergerak, Allah tak bercakap, Allah tak mendengar. Hak ni Tuhan apa? Jadi bila Allah gunakan yang sama yang ada dekat sekeliling kita, kita akan tahu. Cuma ada guideline dia. Laisa kamislihi syai'. Tak sama dengan sesuatu pun. Allah, mudahnya Islam. Jadi syurga neraka pun macam tu jugalah. Nak bagi faham. Jadi Nabi tengok dah syurga dan Nabi dah tengok dah neraka. Tapi Nabi tak mampulah nak menceritakan hakikat sebenarnya, tak terkatalah. Sebab nikmat dia tu, tengok neraka pula tak tersampailah nak bagi tahu macam mana dahsyatnya neraka tu. Maka dia syarah ikut yang kita faham. Itu pun dah teruk dah. Dah tak nak dengar lah, takut. Jadi itu perkara yang basic, yang semua sepatutnya kita tahu. Tapi malaikat 2-3 mamat yang tak faham-faham. Nabi tengok neraka. Falam ara kal yaumi manzaran qattu. Tak pernah aku tengok macam hari ni. Maksudnya Nabi tengok neraka tu. Dan banyak ahlinya wanita. Banyak wanita. Tapi dari satu sudut nak menakut-nakutkan.
dari satu sudut bukan bermakna susahlah. Maksudnya jenuh kalau perempuan ramai neraka, habis lelaki tu tak buat maksiat ke? Kita pun tahu zaman sekarang ni perempuan banyak lagi tak? Perempuan ni lebih banyak daripada lelaki. Kena pula tu banyak perempuan neraka. Boleh tak? Apa maknanya? Ditanya kepada Nabi, kenapa wahai Nabi, kenapa perempuan banyak? Laki ni lagi teruk, tapi perempuan lagi teruk. Dia sifatkan likufrihinna, kerana kekufurannya. Kekufuran itu bukan masuk kafir, boleh jadi kafir. Sebab ditanya kepada Nabi, ayakfurna billah, adakah mereka tu tak beriman kepada Allah ataupun kufur kepada Allah? Qal wa yakfurnal ashir, mereka kufur kepada suaminya. Ada waw pula kat situ, wa, seolah-olahnya mereka tak beriman dengan Allah dan tak menghargai suami ataupun tak kufur kepada suami. Dalam riwayat-riwayat yang lain waw tu tak ada. Sebagai ulama kata waw itu riwayat yang lemah. Jadi bermaksud, bukan maksudnya mereka tak beriman kepada Allah, tapi yang kedua, sebab kufur kepada suami. Waw tu ada waw. Kalau ada waw maksudnya dua-dua sekali. Tapi tak ada waw, maksudnya dia beriman kepada Allah tapi hanya kufur pada suami ataupun kufur nikmat. Wa yakfurnal ihsan, kufur kepada ihsan. Lau ahsanta ila ihdahinna, kalau kamu buat baik kepada salah seorangnya 1 tahun itu, kemudian dia nampak pada kamu satu keburukan sikit saja, maka ra'aitu minka khairan qatu ma ra'aitu. Dia kata kau ni tak ada kebaikan langsung. Kita pun macam itulah, siapa-siapa pun yang kita tahu dia ni orang baik, orang bagus, tiba-tiba satu kali kita nampak dia buat maksiat, bukan bermakna dia tu teruk, bukan bermakna tak ada kebaikan langsung, tak payah pakai lah dia ni. Perempuan mungkin tak semua, tapi banyaknya macam tu kot. Tak tahulah, Allah alam. Perempuan sini bagus lah dengan kuliah. Yakfurnal ashir, suami dia cubalah buat baik dengan dia, bagilah apa yang suami dia ada, kadar kemampuan. Tapi kadang-kadang ialah dia tak bersyukur. Apalah abang ni gede-gede RM50 dia bagi. Dia tahu suami dia kerja cleaner. 50 dah banyak tu. RM50 dia bagi. Tengok bini orang lain tu 100, 200. Kena syukurlah. Kita kena tengoklah mana kemampuan suami, itulah dia bagi. Tapi kita tak nafikan ada suami yang teruk juga. Bukan bermakna tak ada suami yang teruk, tapi banyak perempuannya gitu. Sehari dia tengok orang sebelah rumah tu macam-macam kereta dah beli kereta baru, sehari dia ngutuk-ngutuk suami. Rumah dia ada kain langsir tu lah, hijau-hijau je. Macam tu kau merah pula kan? Tak boleh. Tak boleh. Tengok orang sebelah rumah tu dah merah dah kan? Ataupun bercorak lain dah. Tak ada kena dengan yang hidup dan mati. Maksudnya gitulah, faham tak? Tapi kalau yang jenis bersyukur, itu tak masuk dalam hadis lah. Reti bersyukur, dia tahulah kadar kemampuan suami dia begini dan begitu, itu okey lah. Itu tak masuk dalam bab. Tapi yang masuk dalam bab ni yang kufur kepada nikmat tadi tu, kufur kepada suami. Sama juga kepada suami. Isteri punyalah penat nak masak untuk dia, jaga anak-anak dia, tapi kau ni perempuan tak ada manfaat langsung untuk aku. Macam dah tak ada nilai. Sedangkan yang baik itu banyak, yang mungkin 2-3 benda sajalah yang kita tak suka, tapi bukan bermakna teruk. Ini semua takut jatuh dalam tadi kekufuran tadi tu, kufur kepada nikmat. Antara faedah hadis ni iaitu gesaan untuk melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah Ta'ala apabila kita telah melihat suatu benda yang telah memberi amaran kepada kita. Suatu benda dah bagi amaran dah,
maka pada ketika itu al-mubadaratu ila ta'atillah, segera kepada Allah Ta'ala. Berlaku dah gempa bumi dah sebelah negeri je, Sabah dah kena serang dah. Tak ingat Tuhan lagi, yang dah kena sembelihnya, yang dah kena tembaknya, tak ingat Tuhan lagi ya? Dah berlaku kat sana. Patutnya al-mubadaratu, kena cepat kembali kepada Allah Ta'ala, cepat istighfar, banyak bagi sedekah. Ingat, dah nak mati dah kita ni. Buat amalan ketaatan pada al-mubadaratu. Sebab tu Nabi suruh bila berlaku khusuf tadi, salat. Dah salat, bagi sedekah, doa, dan membesarkan Allah Azza wa Jalla. Minhu istidfa'il bala' bi dzikrillah ta'ala wa anwa'i ta'atih, dan kita menolak bala Allah itu dengan zikir kepada Allah Ta'ala dan macam-macam bentuk ketaatan. Antara faedah hadis ni lagi, mukjizat yang zahir bagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ma kana alaihi min nushi ummatihi, dan juga nasihat Nabi kepada umat dia. Apabila berlaku itu nasihat Nabi kepada umat dia, dan ajaran Nabi, dan ancaman daripada benda-benda yang boleh menyebabkan kita jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Antara faedah hadis ni lagi, muraja'atul muta'allimu lil alim, orang yang belajar rujuk kepada orang alim. Orang yang belajar rujuk kepada orang yang alim kalau sekiranya dia tak boleh nak faham sesuatu. Mungkin dia ambil daripada hadis tadi tu, yang banyak dalam neraka itu wanita ditanya kenapa, istifsar, minta tafsir. Kenapa? Adakah mereka kufur kepada Allah? Dan Nabi bagi jawapan. Maka al-muta'allim lil alim, rujuk orang yang belajar ataupun al-muta'allim kepada orang alim. Al-istifham an illatil hukum wa jawazul istifham an illatil hukum, dan bolehnya kita nak ambil faham dari sebab sesuatu hukum itu. Sesuatu hukum itu kita boleh minta kepada ulama, tolong fahamkan kami kenapa sekian dan sekian. Wa bayanul alim ma yahtaju ilaihi tilmizuh, dan seorang alim menjelaskan apa yang diperlukan oleh anak murid dia, apa dari sudut ilmu. Wa tahziru min kufranil huquq, dan peringatan daripada kufran, mengkufuri hak al-huquq. Wa wujub syukrul al-mun'im, dan juga wajib syukur kepada nikmat Allah. Kemudian antara faedah lagi, wa jawazu itlaqil kufri ala ma la yakhruju minal millah, boleh kita kata sesuatu amalan itu kufur walaupun tidak membawa kepada murtad. Maksudnya kita kata kau ni apa dia buat amalan-amalan kufur ni, kita kata jangan buat ni amalan kufur. Bukan kita kata dia kafir, tapi amalan itu kufur. Itlaq, kita sebut kepada beberapa benda kufur walaupun tidaklah membawa keluar daripada agama. Antaranya lagi, wa jawazu ta'zibi ahli tauhid min ahli al-ma'asi wal amalul qalil fi salah. Jawaz, bolehnya Allah mengazab ahli tauhid daripada kalangan ahli ma'asi, ahli maksiat, dan juga amalan sedikit daripada solat. Maksudnya tak namanya dia orang Islam bererti dia tak boleh Allah azab. Allah boleh azab dia, sama ada dekat dunia Allah boleh azab dia, ataupun hari akhirat Allah azab dia. Jadi boleh ahli tauhid, kalau dia di kalangan orang maasi, maka dia boleh diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Dok ngutuk orang sangat, bawah lidah. Dok kafirkan orang sana orang sini, lidah tak boleh cakap. Itu mungkin sebab dia orang Islam, tapi bukan ada halangan untuk Allah azab dia. Wa jawazu wa anna al-jannata wan nar makhluqatan mawjudatan al-yawm. Antara faedah hadis ni lagi, syurga dan neraka dua makhluk Allah yang telah pun ada sekarang. Ada dah benda tu, Allah dah ciptakan dah. Wa anna fi salatil kusuf ziyadah ruku'ain fi rak'atain. Ada juga sebahagian ulama menyatakan bolehnya salat kusuf itu dengan menambah dua rukuk dalam dua rakaat itu. Tentang masalah rakaat ni nanti kita sambung lain kali. Ada ulama kata boleh tambah 3 rukuk, boleh tambah 4 rukuk, boleh tambah 5 rukuk, boleh tambah macam-macam
pertambahan. Katalah, oi, matahari dah gelap lagi ni. Dia pun dah yang kedua dah. Nak tunggu terang lambat lagi. Dia rukuk 8 kali. Mana tahu? Kan? Boleh ke tak boleh? Nanti kita tengok. Wallahu a'lam. Yang berikutnya nanti kita akan sambung hadis yang berikutnya, dan disentuh tentang azab kubur pula. Ada apa soalan? Berjemaah. Lepas habis hadis yang berikut tu, kita akan sebut secara sekali lalu bagaimana tata cara dia. Macam mana? Masjid ke tanah lapang? Kau semain kat tanah lapang? Baca panjang tak apa lah, kena tengok. Boleh lah masjid. Hadis yang panjang surah Baqarah, adakah bacaan itu boleh dibacakan? Hadis yang kita bacakan tadi nahwa seperti surah Al-Baqarah, tapi dalam riwayat-riwayat lain bacaannya panjang dan disebut Al-Baqarah, Ali Imran dan sebagainya. Kalau nak panjang pun Al-Baqarah yang panjang pun. Nak bagi panjang, Al-Baqarah yang panjang. Nanti kita sambung lagi tentang salat kusuf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tabarruk